Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk kita membincangkan sebagai persediaan untuk menghadapi UYUSA ataupun lebih kenali ujian akhir sesi akademik untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, dan kita berbincang jawapan yang sesuai bagi setiap latihan yang diberi. Untuk mata pelajaran Bahasa Melayu terbahagi kepada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Pada hari ini kita fokus pada bahagian A. Terus kepada soalan nombor 1. Tempat kosong, mahu pengkhianat itu ditangkap? Titah Sultan Ahmad kepada hulu balangnya. Pilihan jawapan, better, patik, baginda, tuanku. Lihat clue pada soalan. Apa cluenya? Titah Sultan. Titah Sultan. Bila titah Sultan, maksudnya Sultan yang bercakap. Bila Sultan yang bercakap, kita tengok sini. Yang mana kita nak buang? Sudah pasti kita buang patik. Patik ni rakyat yang bercakap dengan raja. Ampun tuanku, sembah patik harap di... Jadi patik kita dah buang. Baginda kita buang. Baginda tu maksudnya dia untuk raja. Dah buang juga. Tuanku. Apabila kita bercakap dengan tuanku, ampun tuanku. Apabila tiga ni dah buang, yang tinggal adalah A. Better mahu pengkhianat itu ditangkap. Titah Sultan Ahmad kepada hulu balangnya. 1A. Lihat pula soalan nombor 2. Kerajaan Terengganu menjadikan aktiviti tempat kosong sotong sebagai salah satu aktiviti yang dapat menarik pelancong asing. Pilihan jawapan, menjala, memukat, mencandat, memancing. Selepas tempat kosong, kita lihat apa dia? Cluenya itu sotong. Sotong. Biasa kita dengar, yang ambil yang biasa kita dengar. Memancing ikan, kita buang dulu. Memancing kita dah buang dah. Menjala ikan, dah buang dah. Memukat, juga memukat ikan. Yang tinggal apa dia? Walaupun kamu tak tahu apa maksud mencandat, dah tak ada pilihan jawapan. Jawapannya adalah C. Kerajaan Terengganu menjadikan aktiviti mencandat sotong sebagai salah satu aktiviti yang dapat menarik pelancong asing. Ingat, mencandat ini cukup popular di Terengganu. Kita beralih kepada soalan ketiga. Soalan ketiga ni adalah pilih ayat yang betul. Arahnya, pilih ayat yang betul. Kita akan cari dan kita baca terlebih dahulu. A. Nadia lebih tinggi dari kakaknya. B. Ibu sedang menanak nasi di dapur. C. Salmah makan 5 bilah sate di warung itu. Dia berasa amat lembik kerana kurang makan. Walaupun pilih ayat yang betul, cikgu lebih suka menggunakan kaedah kita cari yang salah. Yang mana kita jumpa salah? Oh, kalau sekali imbas kamu baca tadi, kamu jumpa, oh, sate, takkan bilah sate. Cucuk sate, kita dah buang dah. Bilah pangkah C, sepatutnya beberapa cucuk sate. Lagi kita nampak apa? Takkan dia berasa amat lembik. Sepatutnya lembik kita buang. Dia berasa amat lemah kerana kurang makan, demam dan sebagainya. Kita dah buang juga D. Antara A dengan B, tengok. Nadia lebih tinggi dari kakaknya. Ibu sedang menanak nasi di dapur. Oh, pengganggunya. Menanak nasi. Saya macam pernah dengar. Tapi tak yakin. Tengok A pula. Nadia lebih tinggi dari kakaknya. Kalau kita dah pernah belajar, dari dengan daripada. Ingat, dari ini 3 je. Arah, tempat, masa. Arah, tempat, masa. Oh, tak ada kaitan pun. So, kesalahannya dari. Sepatutnya daripada. Bila buang A, yang tinggal ada jawapan B. Ibu sedang menanak nasi di dapur. Bukan memasak, tapi gunakan menanak nasi. Untuk soalan 4 hingga 6, ia berdasarkan petikan. Kita baca dulu petikan ini supaya kita faham. Baru-baru ini, Jeffrey dan keluarganya bercuti di Tanjung Karang, Selangor. Mereka menyewa sebuah inap desa yang cantik dan selesa di sana. Inap desa itu terletak betul-betul di tengah sawah padi. Keluarga Jeffrey memilih tempat percutian tersebut kerana mahu merasai pengalaman hidup di desa. Pengalaman itu sungguh menyeronokkan kerana amat berbeza daripada kehidupan seharian mereka di kota. Semasa berada di inap desa tersebut, Jeffrey dan keluarganya berpeluang untuk melakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Mereka membanting, menumbuk dan menampi padi. Mereka juga memancing dan menjala ikan. Pada waktu petang pula, Jeffrey dan adiknya bermain layang-layang dengan gembiranya. Soalan keempat berdasarkan petikan sebentar tadi. Soalannya, tujuan keluarga Jeffrey memilih tempat percutian itu adalah untuk A. Mempelajari cara-cara menanam padi. B. Mengenali masyarakat di Tanjung Karang. C. Mengalami suasana kehidupan di kampung. Dan D. Menyewa sebuah inap desa yang terletak di tengah sawah. Kita
Lihat cluenya, tujuan. A tu kita buang sebab bukan tujuan dia nak pergi tanam pokok padi. Buang dah. Juga B kita buang bukan mereka nak mengenali masyarakat di Tanjung Karang. Dan D, bukan tujuan mereka menyewa inap desa tengah sawah. Tujuannya ialah apa? Nak mengalami suasana kehidupan di kampung. Jadi jawapan dia adalah C. Nombor 5. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Ingat, cluenya benar. Kita cari yang salah. Jeffrey dan adiknya tidak suka bercuti di inap desa. Tak suka. Kita jumpa saja perkataan tidak suka, kita terus buang pangkalan A bila baca. B. Keluarga Jeffrey sudah biasa dengan kehidupan di kota. Macam biasa je. Biarkan dulu. Kalau tak yakin, tinggalkan dulu. Jeffrey dan adiknya bermain layang-layang pada waktu pagi. Oh, tidak. Biasanya orang main layang-layang pada waktu petang. Dalam petikan tu ada berkaitan petang. Petang hari ni banyak. Okey, buang dah. D. Inap desa yang disewa oleh keluarga terletak jauh dari sawah. Cluenya apa? Jauh. Kita jumpa perkataan jauh. Juga kita buang. So, bila A dah buang, C dah buang dan D dah buang, jawapan dia adalah B. Jadi pernyataannya apa? Keluarga Jeffrey sudah biasa kehidupan di kota. Nombor 6. Yang berikut ialah aktiviti yang dilakukan oleh Jeffrey dan keluarganya berdasarkan petikan kecuali. Ingat, gariskan sini. Kecuali maksudnya yang bukan, yang tidak ada berkaitan. A menanam padi, A menampi padi, B menanam padi, C menumbuk padi dan D membanting padi. Ingat, yang tidak ada kaitan, menampi ada tadi. Yang tidak ada ialah menanam pokok padi. Mereka bukan pergi tanam pokok padi. Jadi jawapan nombor 6 adalah B. Soalan 7 hingga 10 berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 yang saling ada kaitan. Kita lihat dulu maklumat dalam bahan 1. Iaitu, Pertandingan Mencipta Tanglung Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Anjuran, Persatuan Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Tema, Keindahan Sambutan Tahun Baharu Cina. Tarikh tutup penyertaan 31 hari bulan 1 2023. Kategori individu dan kumpulan. Penyertaan hanya terbuka kepada murid Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Objektif ada 2. 1. Mempertahankan tradisi dan adat masyarakat Cina. 2. Melahirkan murid yang kreatif dan berinovasi. Syarat-syarat penyertaan. 1. Semua hasil tangglum mestilah autentik. 2. Jumlah bilangan maksimum peserta dalam kategori kumpulan ialah 3 orang. Maklumat lanjutan, sila hubungi Cikgu Wong di talian 011 11 888 777. Ini maklumat berkaitan dengan bahan 1. Kita baca pula maklumat berkaitan dengan bahan 2. Selepas pulang dari sekolah, Meme terus mengeluarkan borang pernyataan yang diberikan oleh Cikgu Amina. Dia ingin memberitahu ayahnya bahawa dia ingin menyertai pertandingan mencipta tanglung di sekolahnya. Ayah, antara objektif pertandingan tanglung ini dianjurkan adalah untuk melahirkan murid yang kreatif berinovasi, ujar Meme lalu menghulurkan borang pernyataan itu kepada ayahnya. Ayah Meme terus menandatangani borang pernyataan itu. Selepas itu, ayah dan ibu telah membantunya mencari maklumat dalam talian untuk mendapatkan inspirasi yang seiring dengan tema pertandingan. Mereka menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan juga untuk menghasilkan tanglung yang autentik. Soalan nombor 7. Meme mendapatkan borang penyertaan untuk menyertai pertandingan mencipta tanglung daripada siapa? A. Cikgu Wong, B. Cikgu Amina, C. Guru Sekolah Kebangsaan Seri Permai dan D. Persatuan Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Kalau kamu ingat, dalam bahan rancangan yang kedua, Meme mengeluarkan borang yang didapatkan daripada siapa? Daripada Cikgu Amina. Jadi jawapan dia adalah B. Nombor 8. Ada satu kenyataan. Dia ingin memberitahu ayahnya bahawa dia ingin menyertai pertandingan mencipta tanglung di sekolahnya. Soalan. Penjodoh bilangan yang sesuai untuk perkataan yang bergaris di atas ialah, ingat, perkataan bergaris. Yang bergaris ialah apa? Tanglung. Cikgu warnakan merah perkataan tanglung tu. Pilihan jawapan A. Biji, B. Bila, C. Buah dan D. Batang. Ulang kaji dan ingat balik semula. Kita tengok dulu tanglung.
Cluenya, biji ni untuk benda-benda yang kecil. Kita buang biji sebab biji ni sebiji guli, sebiji bola. Tangglung ni besar. Kita dah buang dah. Bilah. Oh, bilah ni untuk benda-benda yang tajam. Pisau, pedang dah buang dah. Batang untuk benda yang lurus dan panjang. Sungai, pembaris, pensel dah buang. Jadi jawapan dia adalah C. Tangglung, penjara bilangan adalah sebuah tangglung. Nombor 9. Perkataan objektif dalam bahan 1 dan bahan 2 boleh digantikan dengan perkataan, ingat, objektif. Bahan 1 ada objektif, bahan 2 pun ada objektif. Apa dia maksud objektif ni? Dia nak digantikan. Maksudnya perkataan seerti, sinonim. Apa objektif? Adakah arahan, sasaran, pegangan, peraturan? Peraturan, biasa kita dengar peraturan disiplin sekolah. Peraturan kita dah buang dah. Pegangan, objektif bukan pegangan. Dah buang juga. Objektif, sasaran ke arahan. Objektif ni kita nak capai. Nak capai, sudah pasti kita buang arahan. Jadi jawapan dia adalah B. Perkataan objektif sama erti dengan sasaran. Objektif kamu pergi sekolah nak jadi murid yang pandai. Sasaran kamu pergi sekolah untuk menjadi murid yang pandai. Soalan ke-10. Pilih pernyataan yang benar tentang bahan 1 dan bahan 2 di atas. Ingat, cluenya benar. Mehmet dan ayahnya boleh menyertai pertandingan mencipta tangglung ini bersama-sama. Ingat, pertandingan itu terbuka kepada murid sekolah. Ayahnya mana boleh masuk. Ayah dia boleh bantu saja, tak boleh masuk. Dah buang dah A. Bila kamu baca, ada je kesalahan kamu buang. Okay. B. Objektif pertandingan ini adalah untuk mempertahankan tradisi dan adat semua masyarakat di Malaysia. Salah. Kalau kamu perasan, ayatnya, kalau baca sekali imbas macam betul. Tapi cikgu jumpa kesalahan. Ingat sini, adat semua masyarakat. Bukan. Mereka berfokus semua masyarakat Cina. Dah buang dah B. Okey, tengok C. Mehmet dan kawan-kawannya berpeluang meningkatkan kemahiran inovasi melalui penglibatan dalam pertandingan ini. Macam betul. Tinggalkan dulu kalau tak yakin. Yang Min, Anjali, Mehmet dan Sizni perlu menghasilkan tangglung yang autentik untuk menyertai pertandingan kategori kumpulan. Kalau kamu perasan tadi, syarat pertandingan kumpulan mesti ada 3 orang saja. Sedangkan yang ni, Yang Min, Anjali, Mehmet dan Sizni ada 4 orang. Salah. Kita buang. Yang tinggal adalah jawapan dia C. Nombor 10. C. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini untuk bahagian A untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Nampak macam mudah. Ada 10 soalan objektif. Pilih saja. Silap pilih akan jadi salah. Dia ada teknik untuk memilih jawapan. Jadi kita jumpa lagi untuk bahagian B, C dan D sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik yang akan diadakan pada minggu yang kedua bulan Januari 2024. Selamat mengulang kaji. Jumpa lagi.